Carol nak bagi tahu korang awal-awal dalam video ni kan, akan ada beberapa footage yang kemungkinan akan membuatkan korang semua tak berapa nak selesa So jangan cakap Carol tak warning Okay guys. Yang ketukan kedua. Ada juga pengamal anu hitam ini yang cuba untuk baru mula belajar tetapi bam 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 bom 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 bam 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 bom 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 bom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada geng-geng Carol Series kalian. Hari ini anda bersama saya DJ Radio Carol Series. Alright, welcome back to Carol Series. Kepada yang baru datang ke channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dulu jikalau korang suka dengan konten-konten yang Carol buat ni. Jadi tanpa melengahkan masa korang semua, let's go. Okay guys, kes ketukan pintu dah hampir sebulan guys benda ni. Kalau jadi dekat diri kita kan, malam-malam sorang-sorang dekat rumah, memang orang kata tu seram Kau duduk sorang-sorang nampak tiba-tiba kau dengar bunyi ketuk tak ke the door kan. Selain daripada Sabak Bernam kan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kedah pun terkena tempiasnya guys. Dah macam COVID-19 guys dia punya merebak tu. Tapi adakah semua kejadian ketukan pintu ni berpunca daripada gangguan makhluk halus ataupun semua benda ni manusia punya kerja geng? Sekarang ni bukannya Carol nak cakap Carol tak percaya, tapi kita kena tengok based on fakta juga tau. Okay, jom kita pergi kes dekat Sabak Bernam dulu. Sekarang ni dekat Sabak Bernam kan guys, rumah-rumah orang yang kena gangguan tu kebanyakannya berada dekat tepi-tepi kebun pisang, tepi ladang kelapa sawit. And apa yang Carol cuba sampaikan ni adalah bila rumah-rumah diorang berada dekat tepi-tepi kawasan kebun tu, kemungkinan besar perkara ni dilakukan oleh budak-budak nakal guys. Andai kata dia ketuk pintu rumah orang kan, tak 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 tak. Lepas tu dia dengar bunyi tapak kaki tuan rumah nak pergi ke pintu, ataupun dia nampak tuan rumah tu nak pergi ke pintu kan. So bila diorang dah dengar je bunyi tapak kaki tu, ataupun diorang nampak tuan rumah tu nak pergi buka pintu, diorang pun apa lagi kan, lari lah. Lepas tu kalau agak-agak ada orang tak puas hati lagi, diorang pergi ketuk pintu dapur pula. Itu yang depan belakang kena kacau. Jadi sekarang ni apa yang Carol cakap ni bukan 100% betul hanya kemungkinan sahaja. Ada beberapa video yang Carol akan tunjukkan kejap lagi yang benda ni memang tak boleh nak explain. Memang Carol tak nafikan gangguan ni dilakukan oleh makhluk halus. Dan sekarang ni Carol cuba explain dulu bukti yang dijumpai oleh Abang Solo Ambush kita, and then baru kita tengok video-video yang kemungkinan besar dilakukan oleh makhluk gaib. Masa Abang Solo ambush tu dekat dalam kebun-kebun tu kan, dia ada jumpa dua kotak rokok yang sama brand tapi dekat tempat yang berlainan. Contoh kan, dekat sini satu, lepas tu dekat 100 meter depan jumpa lagi satu jenama yang sama. Bukan kotak rokok je tau yang dia jumpa. Di jalan depan sikit dia jumpa botol air yang masih ada air lagi dekat dalam tu. Kalau kita tengok botol tu pun nampak macam botol tu baru lagi, sama dengan kotak rokok yang Abang Solo ambush tu jumpa. And dia jalan depan lagi sikit, dia jumpa satu pondok guys, pondok rehat lah. Sebenarnya memang pondok tu digunakan oleh tuan tanah untuk berehat pada siang harinya, tapi kemungkinan juga pondok tu digunakan oleh budak-budak nakal ni untuk isap rokok. Kira macam jadi pot lepak diorang pada waktu malam. Budak-budak takkanlah nak isap rokok dekat tepi jalan kan. Kalau kantoi jiran nampak, dia pergi bagi tahu pula bapak kau, tak pisang kau kena sebat nanti. So dia gunakan pondok tu untuk jadi pot lepak isap rokok. Bila dah lepak lama sikit mesti bosan punya, apa lagi, jom have some fun. Pergi ketuk rumah orang, tak nampak orang takut, suka, macam tu lah. Tapi guys, semua ni hanya kemungkinan sahaja. Tapi dari bukti yang Abang Solo Ambush dapat tu, kemungkinan besar benda ni dilakukan oleh budak-budak nakal tu memang sangat kuat guys. Korang nilai sendiri. Secara logiknya benda ni pun boleh diedit menggunakan sound effect ketuk pintu. Tak susah pun guys. Korang pergi YouTube, search ketuk pintu sound effect, dah keluar banyak, convert pergi MP3, compile dekat dalam video. So settle dekat situ, dah jadi viral video ketukan pintu. And ada juga kemungkinan benda ni sengaja diada-adakan dengan tujuan untuk menakutkan
orang, ataupun ianya adalah cerita yang sengaja ditokok tambah. Yelah, macam andai kata korang masak kan, lepas tu korang nak sedap, korang tambahlah garam sikit, tambah gula, nak bagi sedap kan, lagi resepi tu, masukkan cheese, masukkan cili, apa benda semua. Tu yang jadi sedap ceritanya kita dengar. Jadi kita takutlah dengar kan, benda tu jadi sedap. Uish, wow, impressive. Contohlah yang kena betul-betul seorang je, lepas tu tiba-tiba yang ni pula dengar, yang tu pula dengar. Padahal tak ada pun. Dia macam just yang seorang ni dengar betul-betul, yang lepas tu yang lain, alah aku ada dengar jugalah. Aduh, mak aku mana ada. Tantah angin tiup ke apa ke kan, kita tak tahu. Wallahualam. Khairul tak cakap besar, Khairul tak cakap apa. So just ini semua kemungkinan sahaja guys. Okay guys, ada satu rakaman audio yang Khairul dapat daripada WhatsApp. Benda ni dikatakan seorang ustaz, dia pergi rawat orang yang kena rasuk. Iaitu orang yang kena rasuk tu, benda tu lah yang ketuk-ketuk pintu rumah orang tu. So benda ni Khairul tak pasti, tapi nampak gaya macam betul. Korang boleh dengar. Kau makan je lah keluarga dia. Kenapa perjanjian kamu tak usik keluarga dia? Jadi kamu nak usik siapa? Aku cari yang bagi aku makan. Kamu makan ayam ke? Itu yang Indon tu kawan kamu? Tutup, jangan beritahu. Lagi tu yang cari tu kawan-kawan dia. Bukankah malam tu dah dapat ayamnya? Weh, tak puas lagi? Tak cukup? Kamu ramai ke? Semua merayau. Habis ikut dia ni buat apa tadi ni? Aku mahu minta tolong. Tak makan. Makanan kamu ayam, darah ayam. Darah ayam putih? Selain pada warna putih tak boleh? Boleh juga, janji ayam. Masa viral tu kan, ada 2 video yang viral gila. Yang pasal viral, diorang nampak ada penampakan gula-gula tu. Bob, baru terjadi sekarang ni Bob. And yang kedua ni ada penampakan gula-gula dekat tingkap. Okay guys, yang first ni, yang penampakan gula-gula tu, apa yang Khairul boleh cakap? Khairul ada buat research sikit dekat Google, and ada satu statement daripada seorang pengamal perubatan Islam yang bernama Ustaz Nur Azam Abdul Aziz. Ada juga pengamal ilmu hitam ini yang cuba untuk baru mula belajar, tetapi belajarnya separuh jalan dan kemungkinan ilmu tersebut tidak kesampaian, dan akibatnya dia akan merasuk kepada orang tersebut untuk mengganggu orang lain ataupun mengganggu masyarakat. Okay, untuk kelibat yang ada dekat tingkap tu, kalau kita zoom, kita boleh agak tu macam baju tau, bahagian baju. Okay, Khairul akan zoom sikit, korang tengok yang ini bahagian bahu, yang ni bahagian leher. Korang tengok betul-betul. So benda ni Khairul classifykan sebagai kelibat tu adalah orang, bukannya hantu. Mungkin budak tu yang ketuk pintu selama ni. And bila dia dah tahu polis masuk campur, orang kampung buat rondaan, tiba-tiba tak ada pula kes sampai sekarang. Jadi pada 5 Disember yang lalu, pihak polis dekat Sabak Benam dah isytiharkan yang kes ni dah settle. Okay guys, sekarang kita cerita dekat Negeri Sembilan pula. Ada orang dengar ketukan sebanyak 7 kali, sampai ketukan tu mula-mula dari luar pintu rumah. Tiba-tiba je masuk dalam. Dia ketuk pintu bilik pula. Tapi semua tu kita dapat tahu yang ianya adalah palsu guys. And benda ni disahkan oleh Ketua Rukun Tetangga dekat Taman Tasik Jaya. Cerita tu macam cerita yang sengaja diada-adakan untuk buat orang takut. Okay guys, kejadian ni berlaku dekat Alo Gajah, Melaka, and yang kena kacau ni rumah Tok Imam bai. So benda ni terjadi pada pukul 3 pagi sewaktu diorang tengah tidur nyenyak, dengan tak semena-menanya terdengar bunyi ketukan. Bila je Tok Imam dengar, dia terus baca ayat-ayat suci. And finally the knocking sound gone, and dia pergi ke depan, dia buka lampu, dia tengok dekat pintu, dia buka pintu, dia tak nampak susuk tubuh sesiapa pun dekat situ. And bukan rumah dia seorang je yang kena tau, banyak lagi rumah yang kena ketuk dekat area situ. And Tok Imam pun adakan bacaan Yasin sekali. Alhamdulillah, selepas tu gangguan dah tak ada lagi dekat situ. Okay guys, kita pergi dekat Johor pula. Kejadian ni di Kampung Melayu Majidi. Ada seorang akak ni, dia mula-mula ingatkan anak dia balik kerja, tapi bila dia jenguk dekat tingkap, tak ada orang pula. Lepas tu dia masuk tidur balik, dia tak fikir panjang pun. Tak lama lepas tu, ketukan tu ada lagi guys. Suami akak ni pergi buka pintu and found nothing guys. Bila dia buka pintu depan, pintu dekat bahagian dapur pula yang bunyi. So akak tu menyigap. Akak tu cakap, kau salah orang nak kacau geng. Macam tu. Hilang terus. Tapi memang betul lah, dia cakap kau salah orang nak kacau. And pada hari yang sama juga, ada
seorang makcik ni ada dengar bunyi seolah-olah cik pun mengilai dekat dia punya tingkap. Tapi Khairul tak dapat nak pastikan kesahihannya. So baru-baru ni juga dekat Pasir Gudang ada satu voice note daripada WhatsApp. Assalamualaikum. Ini ada berita terkini. Saya baru balik dari stokis saya dekat Pasir Gudang. Kebetulan saya tadi jumpa dengan seorang warga Taman Saintek Jalan Kedidi. Dia tadi pun beli barang. Sambil-sambil tu cerita. Terkeluar cerita pasal yang ketuk-ketuk pintu ni. Betul-betul terjadi ke rumah dia dengan deretan rumah dia malam tadi pukul 3 pagi. Depan pintu rumah dia betul. Pintu grill dalam, bukan grill luar, bukan pintu pagar, grill dalam. Dia ketuk-ketuk memang kuat macam nak roboh pintu dia kerja kan. Dia ketuk-ketuk. Ketuk, anak dia kejut dia. Dia turun dari atas, dia cakap dengan rumah dia, jangan buka pintu depan. Dia keluar dari pintu belakang, dia bawa parang. Dia pergi pusing ke depan, tujuan dia nak tinjau ada orang ke tak ada orang. Pusing, memang tak ada kelibat orang langsung. Tak nampak langsung orang, memang tak ada orang. Tapi pintu memang bunyi, memang dahsyat. Dekat depan grill pintu rumah dia tu nampak garam, pasir dengan ladi hitam. Rumah dia ada air zam-zam. Dia minta dengan wife dia ambil di belakang, bawa disiram benda tu berasap. Dia pun tanya dengan beberapa orang lah. Dia dah tanya dengan tu, termasuk dengan Noh Gadot. Noh Gadot kata kalau jin dengan setan tak perlu nak ketuk-ketuk, memang dia masuk je. Betul pun, jin dengan setan nak ketuk rumah buat apa, dia masuk je, tak kisahkan nak ketuk-ketuk. Ini lebih kepada ilmu-ilmu hitam, belaan. Orang bela membela ni dia perlu ketuk lah minta dia, bila kita buka pintu berarti kita izinkan dia masuk. Jadinya kalau dengar ketuk macam mana pun jangan buka pintu, bacalah ayat apa-apa yang tahu, paling tidak azan. Okay guys, yang dekat Kedah ni agak pelik sikit guys. Sebab apa pelik tau? Orang ada ke, orang tak ada ke, benda tu gerak juga guys. Ini ada rakyat ke? Berdasarkan video daripada Kulim Media TV kan, masa diorang pergi rumah Pak Syed tu, waktu tu pukul 11.30 pagi tau. And benda tu boleh bergerak dengan sendirinya guys. Dekat depan diorang tu, diorang semua ada tapi bergerak. Okey, hampa nampak tak? Hampa nampak tak dia bunyi lagi tu? Nak masuk abang di belakang. Dia seronok nak masuk TV apa tu? Tak ada siapa-siapa, tak ada angin, tak ada apa, tapi dia goyang. Lagi kuat dia goyang. Rumah yang cabar Tak, dia lagi kuat goyang. Tak, awak jangan cabar lah. Awak tak sihat kan. Baik, jangan cabar lagi. Bukan demam ke? Kadang-kadang dia mari seram tak, baru orang jangan duduk main-main. Jangan main-main. Awak baik jam, awak jangan cabar. Pukul berapa ni? 11.30. Tengah hari ya. Tengah hari tu. Jangan. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh Pak Syed sampai sekarang Khairul rasa dah 7 hari. Tapi masa 4 hari yang pertama tu gangguan tu straight tau. Sampai Pak Syed pun boleh jangka dia punya time dia. Pak Syed cakap 7.30 sampai pukul 8.30 macam gitu dia punya gegar setiap hari. And pada hari yang kelima pula, kebetulan Kulim Media TV ni dia datang and benda tu bergerak guys. Yang ketukan kedua. Ada juga pengamal ilmu hitam ini yang cuba untuk baru mula belajar tetapi So guys, kesimpulannya, walau macam mana sekalipun kita semua kena berhati-hatilah. Bukan apa, takut benda yang ketuk pintu tu sebenarnya penjenayah guys. Itu yang paling mustahak sekali guys. Apa hal kalau dengar bunyi ketuk pintu, terus call 999, okay? Update dulu dengan diorang. Cik, rumah saya ni ada orang ketuk pintu lah, minta tolong datang sebab saya tengah takut ni. So Khairul pun tak nak cakap banyak pasal isu ni sebab dah ramai YouTuber buat video pasal ni. So until next time, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin engkau ada di sini, yeah. Woohoo.